Dapati keluarga kami ni ada masalah gangguan malu halus. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azlan Hafiz bin Kamarudin. Orang panggil saya Alan. Hari ini saya nak menceritakan perkara yang menarik untuk anda. Saya nak ceritakan tentang kehidupan saya dengan keluarga saya. Pernah saya berlaku ketika mana saya dengan keluarga saya dapati ada kesan-kesan yang pelik dalam keluarga saya lah. Antaranya berlaku kemurungan, pergaduhan dalam keluarga. Kami berjumpa dengan seorang ustaz ni. Kami mendapati keluarga kami ni ada masalah gangguan malu halus. Pernah saya baca satu buku, iaitu ibu saya pernah beli, iaitu bukunya adalah Rantaian Doa Sufi. Menarik dalam buku yang saya baca ini adalah orang yang tidak asing lagi dalam kalangan kita, iaitu bonda kepada Datuk Ali Shukri, iaitu Puan Rosita. Beliau seorang usahawan yang berjaya sehingga sekarang. Apa yang beliau kata dalam perkara yang saya tertarik dalam kata-kata beliau adalah beliau buat kejayaan ini untuk kebaikan masyarakat. Beliau belajar ilmu perubatan, ilmu herba untuk kebaikan kita semua. Itulah pengorbanan beliau sehingga sekarang beliau melahirkan pelbagai produk dan melahirkan usahawan yang berjaya seperti anaknya Datuk Ali Shukri dan sebagainya. Yang kedua, beliau berpesan kepada kita dalam kehidupan kita ini adalah pertama sekali melakukan kebaikan kepada orang lain ataupun memberi manfaat kepada orang lain. Standard ini telah dikaji selama 2 tahun untuk kebersanannya untuk badan kita. Selain kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga seharusnya menggalakkan diri kita mencari ikhtiar dengan berubat, iaitu perubatan Islam yang sebaiknya. Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat dan pengajaran dari Tuhan kamu, yang menjadi penawar dan penyakit-penyakit batin yang ada di dalam kamu, dan juga menjadi hidayat, petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saya nak menceritakan tokoh-tokoh terbaik dalam cendekiawan Islam dalam bidang perubatan. Tidak asing lagi, yang pertama adalah tokoh cendekiawan Islam ialah Ibnu Sina. Beliau merupakan seorang cendekiawan Islam yang berjaya sehingga kini menjadi tokoh rujuk pada perubatan-perubatan moden. Beliau telah melahirkan pelbagai buku-buku dan ilmu dalam perubatan. Antara buku yang terkenal adalah Canon of Medicine, yang beliau memperkenalkan perubatan melalui tumbuh-tumbuhan atau ekstrak tumbuh-tumbuhan. Selain itu juga beliau telah mencari penawar penyakit seperti kanser. Selain itu juga tokoh yang lain yang kita dikenali adalah kalangan umat Islam ialah Ibnu Al-Baitar. Beliau juga seorang yang tokoh hebat dalam bidang perubatan, menemui penawar bagi penyakit tumor. Yang dikenali dalam perubatan beliau adalah Hindibah. Hindibah ini adalah kanser warisan dari perubatan Islam lah, yang dipatenkan oleh Prof. Nil Sari dalam tahun 1997. Selain itu juga tokoh Islam yang hebat dalam perubatan Islam adalah Ar-Razi. Beliau merupakan orang yang pertama dalam perubatan Islam yang menggunakan elemen-elemen kimia seperti belerang. Beliau telah menjadi orang yang tokoh perubatan moden pada masa itu.
Kesimpulan bagi saya, dari pesanan saya, apa yang saya baca buku ini terjadi dalam kehidupan saya seperti mana yang saya ceritakan awal dalam video ini, iaitu apabila kita berlakunya seperti gangguan ini, kita cepat-cepat memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang ulama telah beri tunjuk kepada kita, dan kita tinggal amalkan je. Yang kedua, kita tidak bergantung kepada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sebagai petunjuk kita untuk mencari ikhtiar dalam mencari penyakit penawar bagi penyakit yang gaib ini. Jadi dengan itu, terima kasih atas sudi melihat video saya.